Kita sambung untuk soalan nombor 7. Saya kuatkan sikit. Okey, soalan nombor 7 dia kata the mean of a set numbers m minus 4, m plus 2, 2m, 2m plus 3 is 10. Dia bagi tahu mean kita adalah 10. And then dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, n kita ada 5. So ni information given. Question number 1, dia kata find the value of m. So m kita tak tahu berapa kan. Tapi dia dah bagi tahu dah mean 10. Cara nak cari mean ialah summation x over n. Okay, summation x berapa? Kita buatlah m tolak 4 plus m plus 2 plus 2m plus 2m plus 3. Tambahlah semua tu. And then kita bahagikan dengan 5, samakan dengan 10. Okey, m minus 4. Selesaikanlah yang ni. M ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7m minus 4 plus 2 negative 2. Negative 2 plus 3 plus 1 over 5. So bawa mai sini. Okey, so m kita dapat 7. Untuk soalan nombor 1, m ialah 7. Number 2. Standard deviation. Standard deviation formula dia. Okey. Jadi, kita dah tahu m adalah 7. So, kita masukkanlah dalam sequence dia. So, m minus 4 semua tu kan. So, sequence dia ataupun series lah. Sequence dia akan jadi 7 minus 4, 3, 7. And then 7 plus 2, 9. 2 dengan 7, 14. 2, 7, 14 jadi 17. Okey, beza kat sini berapa ni? 4 over... Okey, so inilah dia punya nombor. Lepas tu dia nak standard deviation. Jadi kita cari dulu semua ni. Kan? Kita cari balik. Mean kita dah tahu dah 10. N tahu dah 5. Kerja kita sekarang adalah cari yang ni. So, squarekan semua. So, 3 squared plus 7 squared plus 9 squared plus 14 squared plus 17 squared. So, dapat 624. Masukkan dalam formula. Semua. So, bila masukkan dalam formula, awak dapat square root kan. Sebab dia standard deviation. 624 over 5 minus ni dia adalah 10 squared. Lepas tu square root kan nanti. So 625 bahagi 5 tolak 100. Okey, square root kan. Dapat 4.9 4.97996 ataupun approximately 4.98. Itu untuk nombor 2. B. Dia kata each number in the set of data is multiplied by 3. Okey, dia kata semua data-data ni yang m-4, semua ni, dia kata dia didarab dengan 3, lepas tu tambah dengan 2. Okey. Make sure awak ingat bila nombor set of data dia akan berubah kalau dia darab ataupun bahagi. Betul. Tambah tolak remain unchanged. Jadi kalau dia kata tambah 2 pun kita tak payah tambah. Kita just darab dengan 3. Sequence kita tadi 3, 7, 9, 14, 17. And then kita multiply by 3. So kita akan dapat new sequence Yang new-nya adalah semua ni darab dengan 3. So dapat 9, 21, 27, 14 times 3, 42. And then last 17 times 3, 51. Okay, so inilah kita punya new data. Lepas tu soalan kata calculate the variance. So bila variance, okay, tadi standard deviation kita tahu 4.98. Betul. Okay, 4.98 adalah untuk standard deviation. Kita punya variance old yang old, yang sebelum ni.
Okey, so 4.98 tadi 4.98 squarekan dia 24.8004. Okey. Lepas tu bila data ni didarab dengan 3, jadi yang new automatic akan jadi darab dengan 3. So 24.8 tadi tu kita darab dengan 3. Sebab ni 74. Kenapa dia dapat 223? Dia kan each number dia darab dengan 3. Betul dah kan? Nanti saya cek 9 square tambah 21 square tambah 27 square. 5616 bahagi dengan 5 tolak 100. Dia tak boleh jadi 100 dah. Dia kena jadi dah 10 kan. 30 square. Betul lah. Dia kena buat masuk dalam ni lah. Iaitu old dia. Okey. So yang ni yang old. Kira balik dia punya min. So min adalah tadi 10 kan. So bila dia darab dengan 3 jadi 10 darab 3 30. Kita punya ni tambah 30 square. Yang tu okey. Lepas tu darab 5. Okey. Kita punya ni 5616. Kita punya ni sama lagi 10. 5. Okay, 5. Lepas tu masukkan dalam ni. So 3 ni masukkan dalam equation yang baru untuk cari variance. Tolak 30. Baru dapat. Kalau new standard deviation dia tak boleh. Saya pun dah jadi lupa. Dekat muka surat 233. Nak cari new standard deviation ataupun new variance, awak kena cari new mean dulu. Macam tadi kita tak cari new mean kan. So saya salah kat situ. Okay, so ni betul lah. 223.2. B. Soalan nombor 8. Sorry lah suara saya ni tak sedap. Kalau dah sedap, mesti saya jadi artis. Penyanyi dah kan. Romantik lah sikit suara. Alah garau. Okay, calculate the variance. Dia bagi N 12. Summation X 66. Summation X squared 1452. Okay, ini information given. Okay. Lepas tu soalan tanya calculate the variance. So A dia nak variance. Okey, jadi dekat sini min kita tak tahu lagi. Cari min dulu. Okey, min 66 bahagi dengan 12. 66 bagi 12, 5.5. Masukkan dalam equation 1452 over 12 minus 5.5 square. $90.75. A. B. A number P is added to the set of data and is found that the mean is increased by 0.5. Maksudnya a number P. So sekarang bila dia tambah P, N dah jadi 13. Tak? Okey. Lepas tu kita punya summation X 66 tambah P. Sebab a number P. So yang ni kita tak tahulah. Yang ni dia akan jadi asal-asal ada 1452 tambah P kuasa 2. Sebab satu nilai tu ditambah. So setiap nilai tu kan kita akan squarekan dia. Okey. So sekarang kita punya min asal 5.5. Lepas tu
dia kata yang baru, mean yang new, increase 0.5. So, dia akan jadi 6. Okay. Number 1. Dia suruh cari P. Kita guna mean new. Mean new adalah over M. Okay, 66 tambah P bahagi 13. Kita bolehlah cari P. 6 darab 13, 78. Tolak 66, dapat 12. So, P kita adalah 12. Number 2. The standard deviation of the new set of data. Jadi, daripada table, kita boleh tahu kita punya N 13. Summation X 66 tambah dengan 12, 78. Mean kita yang baru 6. X squared kita 1452 tambah 12 kuasa 2. 1596. So nak cari standard deviation. Macam ni. Okey, 1596 bahagi 13 tolak dengan 6 kuasa 2. Bahagi 13 tolak 36. Square root dapat 9.315. Soalan nombor 8. Soalan nombor 9. Banyaknya kerja. Calculate the variance of the set of data. Dia nak variance. P minus 4. P minus 2. P minus 1. P plus 4. P plus 9. Okey, sekarang dia ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita punya N adalah 6. Nak cari variance, kena ada ni. Jadi, kena cari mean. Mean ialah tambah semua bahagi dengan N. Okey, so kita tambah. P ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6P. Tolak 4. Tolak 2. Tolak 1. Tambah 4. Tambah 9. 6. Okey. Jadi, kita bahagi. So, dapat P tambah 1. Kita punya ni. Boleh potong ni. Ni kan 6 ni tak? So, boleh potong. Jadi, dapat P tambah 1. Okey. So, kita punya mean adalah P plus 1. Okey. 1, 2. Kita punya square ialah kena. Oh, panjangnya. Sekuat-kan dia. Sudah. Calculate the variance. Apa lagi benda apa yang kita boleh tahu sini tak ada dah kan. Kena kira manual gini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau squarekan dia. Benda ni bahagi dengan 6. Lepas tu tolak dengan P tambah 1 kuasa 2. Oh, habis kita balik. Marilah kita cuba. So, P minus 4 squared dia akan jadi. Okey, yang ni pula. Okey. Tambah. Okey. Yang ni semua dia bahagi dengan 6. Lepas tu tolak
P squared tambah 2P tambah 1. Marilah kita try. P squared sekarang yang mula-mula ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6P squared. Negatif 8P. So negatif 8. Tolak 4. Tolak 2. Tambah 8. Tambah 18. 12. Okey, so yang nombor pula 16 tambah 4 tambah 1 tambah 16 tambah 81. 118. Ya. Okey, 118 ni boleh bagi dengan 6 tak? Tak boleh. Okey, saya tengok balik. 16 kan. Tolak-tolak 16. Okey, tambah 4. P tolak 1. Tambah 1. Okey. Itu tak ada. Tambah 16. Tambah 81. Betul dah. Tak boleh nak kecilkan ni. Tidak mengapa. Kalau yang ni, kalau buka ni, dia akan jadi... Tak, gini kan. Tak apa, kita buat satu-satu. Yang ni boleh mati. Yang ni jadi 1, yang ni jadi 2. So, kat sini ada P squared tambah 2P tambah 118/6 tolak P squared tolak 2P tolak 1. So, yang ni mati. Yang ni pun mati. So, yang tinggal 118 bahagi 6 tolak 1. Jawapan dia ialah 5/3. Betul. Ataupun 18/2/3 ataupun 18.667. Okey. Dia jadi kebat tu sebabnya panjang. Awak kena expand. Soalan nombor 9. Soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Dia kata ada tim A and tim B. Calculate the mean, range, variance, standard deviation untuk both. Untuk both maksudnya awak kena cari A dulu. Untuk A, dia punya mean. Gitu lah. So, A mean dia adalah dapat 61. B mean dia pun 61. Awak tambah semua. Lepas tu bahagi dengan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bahagi dengan 5. Okey. Lepas tu dia suruh cari range. Range adalah yang besar tolak dengan yang kecil. So, A yang besar sekali adalah 70. 70 tolak 48 dapat 22. Kalau B yang paling besar 75 tolak dengan 45 dapat 30. Untuk range. Variance. Variance awak kira satu-satu kan. Dapat 78.8. Untuk A 155.6. Untuk B. And then last standard deviation. Square root kan benda ni. Dapatlah 8.877. Lagi satu 12.47. So ni adalah untuk A. Sebab dia suruh kira dua-dua. B. Is the range appropriate to be used as a measure of dispersion to represent the data above? Bila dia cakap macam ni, maksudnya dia menyeluruh kan. Dia tanya, range boleh tak? Daripada 45, kalau kita susun, kita gabung dua-dua A dengan B. Kita gabung dua-dua daripada 45 sampai 75. Adakah range boleh guna? Tak boleh. Biasa kalau untuk comparison gini, kita akan guna standard deviation. So, tak boleh. Kalau tengok sini, reason dia adalah no because the existing of the outliers. Ada outliers. Iaitu, mana outliers dia 75. Tapi kalau ikutkan sebenarnya, tak ada lah. Jauh sangat. Tak. Kalau tapi kalau tengok dekat B, kalau kita tak, apa panggil, tak campur, kita tengok separate A
48, 53, 65. Okey, 48 dengan 53 tu macam jauh juga beza dia. 53 dengan 65 pun macam jauh sikit. Lepas tu B 45, 47 okey lagi. Lepas tu naik 68. Jauh kan beza. Jadi bila macam jauh sangat tu dia existence of outliers. Okay, C. Determine the mass of which team has a greater dispersion. Kalau dispersion, kita akan tengok dia punya standard deviation. Tak? Okay, greater dispersion means that dia punya standard deviation adalah besar, greater. So, yang mana greater antara A dengan B, standard deviation? Kita tengok B. So, jawapan dia untuk C adalah team B. Question number 10. Question number 11. The sum of set of 10 numbers. Okay, kita keluarkan. N ada 10. Summation dia ialah 180. Lepas tu, sum of square ialah 3800. Ini yang dia bagi. A, dia nak suruh cari mean. Formula mean adalah ni. So, masukkan. So, awak akan dapat 18. A, ada dua soalan. Mean. Satu lagi, variance. Variance, masukkan dalam formula. Lepas tu, awak akan dapat 56. Okay, itu untuk A. B. The number 19 is added to the set of numbers. Maksudnya sekarang bila kita tambah 19, N kita dah jadi 11. Sebab kita tambah satu number kan. So summation X kita 180 tambah 19. Summation X squared 3800 tambah 19 squared. So kita tambah jadi sini 199. 19 squared. 4161. Dia pun suruh cari new mean. So new mean, ambil balik yang baru, letak dalam tu. Jadi 18.09. Dia punya variance, masukkan dalam formula. Guna yang baru dah lah, guna yang ni. Bukan guna yang lama. So awak akan dapat 51.02. Last question number 12. The table below shows the time taken in hours by 32 pupils. Ada student 32 orang in a week. A. Calculate the range. Dia bagi awak diagram tu. Okey, jadi range. Range adalah yang besar tolak dengan yang kecil. So, range kita 10 tolak 1. Dapat 9. Interquartile range. Interquartile range. Semua ada 32. Okey, jadi Q1 dulu cari. 1/4 darab 32. Tempat yang ke-8. 1824. Tempat yang ke-24. Jadi kalau tengok table, satu, dua, 5, 3, 6, 4, 9, 5, 6, 6, 2, 7, 1, 10, 1. Okey, kita pun tengok. Sini ada 2. 1 sampai 2 lah. 1, 2. Next, 3. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 9, 22. Tambah 6, 28. 30. Gitu. Lepas tu kita nak tempat yang ke-8. Tempat yang ke-8 adalah di sini, iaitu 3. So Q1 kita adalah 3 and then 24. Tempat yang ke-24 adalah ni. So 5. So minuskan 2 ni, dapatlah 2. So IR kita adalah 2, range kita 9. Variance. Variance kena cari. Tak pun guna formula minus dengan mean. Mean nak cari adalah summation fx over f.
Sebab ni kira dalam bentuk table kan. F tu adalah frekuensi bawah ni. Ni adalah X. Jadi sekarang kerja awak adalah cari Fx squared. 2 darab dengan 1 kuasa 2. Tambah 5 darab dengan 2 kuasa 2. Tambah 6 darab dengan 3 kuasa 2. X tu yang kena kuasa 2. Sebab itulah bila ada table macam ni, biasa kita akan tambah table kat bawah tu. Total frekuensi kita tahu dah tadi 32 kan. Sini total frekuensi dia 32. Sekarang kerja awak adalah cari total Fx. Awak darab Fx tu 2 darab 1, 5 darab 2. Tambahlah semua kat sini. Lepas tu cari satu adalah kena cari summation Fx squared. Masukkan dalam ni. Dapatlah jawapan dia adalah 3.210. Ini adalah variance. So kalau standard deviation, square root kan dia. Dapat 1.792. Dia tajuk ni awak rasa renyuh kan. Banyaknya kerja. Tapi sebenarnya kalau awak dah tahu dan boleh masuk dalam formula tu, mudahlah dapat markah. Dia sebenarnya senang je statistik ni. Saya kan dulu masa belajar kan saya buat double major. Tak adalah saya tengok matematik je. Lepas tu saya tambah statistik. Kalau matematik je bosan juga. Nak proof formula dulu, nak proof formula ni. So masa saya belajar dulu pure maths. Saya tak boleh masuk applied. Saya tak tahu kenapa. Differentiation. Saya tak faham. Entah. Masa saya belajar dulu pun ada high level untuk differentiation. Tapi saya tak berapa nak boleh masuk sangat. Lepas tu saya ambil statistik as my second major. Lepas tu saya jadi double major. Major saya ada 2. Pengkhususan. Okay, B. State the most appropriate measure of dispersion to show the time spent on revision by the student tu. Kalau gini, kita tak compare kan. Kita tak compare. Data tu ada ni je. Jam yang pertama berapa orang, jam yang kedua berapa orang. Macam tu lah. Kita tak compare pun. Macam yang dekat soalan nombor 10, kita compare A dengan B. Bila ada comparison gitu, kita akan guna standard deviation. Kalau tak ada, kita akan guna interquartile range. Ada dalam nota sebelum ni saya bagi tahu kan. Okey, so hari ni itu saja. Tak ada lah. Banyaknya soalan komprehensif kan. Tapi bagus sebabnya detail. Dia tanya tu banyak. At least kita tahu sigma squared tu apa, summation x squared tu apa. Kalau dalam bentuk table kena cari apa. Okey lah tu. Okay, so itu je. So make sure minggu depan just get prepared. Bukan minggu depan lah. Sebab minggu depan kita jumpa lagi sekali. 31 hari bulan 8 tak sebab cuti. Jadi berkemungkinan minggu depan Cikgu Irwaida awak nak buat kuis. Kalau tak buat kuis, alhamdulillah kita masuk tajuk baru. Kalau tak, kena buat kuis. Okay, itu je. Sebab kita pun benarnya ada lagi 2 je topik. Lepas tu habis. Ni dah bulan, nak masuk bulan 9 nak. So tengoklah kalau dia dah ready dengan kuis, kita buat kuis next week. Kalau tak, kita masuk chapter 9. Okay, so itu saja. Kita tak jumpa hari ni Okay, bye-bye. Assalamualaikum.